Okey, sebagaimana yang kita ketahui, kita masih lagi berbicara di mana-mana room sekali masih lagi berbicara tentang keputusan pilihan raya kecil di Pelangai. Walaupun pahit untuk ditelan, ya, tetapi itulah kenyataannya, kerana itulah hakikatnya bahawa setiap pertandingan mesti ada kalah dan menang. Dan setiap pertandingan mesti ada strategi-strategi tipu muslihat kan yang dijalankan oleh mana-mana pihak untuk mencapai kemenangan. Akhirnya keputusan akan ditentukan oleh pemain-pemain demokrasi itu sendiri, iaitu pengundi-pengundi di kawasan-kawasan yang terlibat dengan pilihan raya. Kalau di Pelangai, pengundi-pengundinya ada terletak di kalangan 16,000 lebih pengundi-pengundi berdaftar di DUN Pelangai. Mereka telah pun membuat keputusan, dan sebagaimana kita tahu, DUN Pelangai merupakan kawasan majoriti Melayu. Kawasan terdapatnya kawasan-kawasan Felda, yang dulu sinonim dikata kalau Felda ini ramai di kalangannya adalah penyokong-penyokong kerajaan lah. Ya, tidak dapat kita nafikan mana-mana Felda pun. Tetapi Felda juga merupakan kubu-kubu kuat bagi bagi parti PAS. Kita tahu sebab kita dulu pun pernah bersama dengan PAS. Kita pernah bersama dengan PAS dalam Pakatan Rakyat, dan memang kita akui bahawa nak tengok orang-orang PAS di kawasan Felda memang adalah ahli-ahli PAS yang berada dalam kawasan Felda dan juga di kawasan-kawasan kampung. Itu tak boleh dinafikan. Jadi persaingan di Felda ini lebih tumpu kepada penyokong-penyokong BN atau penyokong PAS. Waktu itu Parti Keadilan amat sukar untuk mendapat tempat dalam kawasan Felda. Ini kita kena akui kerana Parti Keadilan ini lebih berpengaruh di kawasan-kawasan kawasan-kawasan bandar lah, kawasan-kawasan separuh bandar. Tapi di kawasan pedalaman, kawasan Felda, persaingannya adalah antara Barisan Nasional dan juga Parti PAS. Kita tak perlu sebut Parti Bersatu, sebab Parti Bersatu ni adalah parti yang hanya menumpang tuah orang. Dia hidup dalam politik ini, kerja dia menumpang orang. Dia tidak ada kekuatan sebenarnya, Parti Bersatu ni. Dulu dia menumpang Pakatan Harapan sebab nak dapat kuasa, kan? Sebab nak dapat kedudukan, maka dia menumpang Pakatan Harapan. Apabila dia dah khianat, dan pengkhianatan dia itu tidak lama, kerana pengkhianatan ini biasanya tidak akan kekal. Orang yang khianat ini tidak akan boleh bertahan. Akhirnya dia dikhianati. Ini sejarah-sejarah yang lalu yang terpaksa kita ulang kembali supaya kita nak bagi tahu kepada pendengar-pendengar kita, terutamanya atas pagar, bahawa jangan sesekali kita bersekongkol dengan orang-orang yang khianat. Kita boleh pilih mana-mana parti yang kita suka, tetapi janganlah kita bersama dengan parti yang kita lihat memang suka mengkhianati kawan sendiri. Itu kepantangan. Jangan saudara, khianat ni tak boleh. Dalam apa pun. Dalam sukan pun tak boleh khianat, apatah lagi dalam politik. Kalau kita bersukan pun tak boleh. Itu yang berlaku rasuah dalam bola sepak. Ada pemain-pemain yang kena beli dan sebagainya. Ini adalah satu pengkhianatan kepada tim dia sendiri. Kerana apa? Kerana wang. Dalam politik ini juga berlaku. Dan yang berlaku bermula dalam sejarah politik negara kita. Pengkhianatan ini berlaku di era Din Cirit. Di era Din Cirit. Dan nasib malang menimpa Pakatan Harapan waktu itu. Rasuah politik berlaku lama. Rasuah politik ini kita tak nafikan dia berlaku dalam sejarah politik negara kita. Dia berlaku lama. Semenjak mereka cuma selepas kemerdekaan, bila kita merintah negara kita sendiri, tidak kelihatan sangatlah unsur-unsur rasuah, kerana ketika itu ekonomi tidak begitu baik. Jadi peluang untuk dapat rasuah tu kurang. Jadi bila bertambah negara tambah maju, bertambah maju, pendapatan semakin meningkat, orang politik mendapat kedudukan yang lebih baik, maka bermulalah unsur-unsur rasuah dalam politik. Rasuah dah lama berlaku, tetapi pengkhianatan dalam sejarah politik negara kita hanya berlaku di zaman ketika Kerajaan Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Di situ sejarah pengkhianatan politik berlaku, dan ianya lebih dahsyat daripada rasuah. Kalau kita pandang rasuah itu jijik, maka pengkhianatan itu sebenarnya lebih jijik daripada amalan rasuah. Sebab pengkhianatan ini dia akan boleh menjatuhkan sesebuah kerajaan yang secara sah
diangkat oleh rakyat. Rasuah dia tidak menjatuhkan kerajaan. Ya, dia cuma boleh merosakkan integriti seseorang pemimpin ataupun individu. Ya, dia tidak sampailah amalan rasuah ini sehingga menjatuhkan kerajaan. Tetapi bila pengkhianatan itu berlaku dan dicampur pula dengan amalan rasuah, amalan scheme of thing, maka tumbanglah kerajaan. Sebab itu kita katakan pengkhianatan itu lebih jijik daripada rasuah. Ini sejarah negara kita dan kita mengharapkan sejarah ini tidak berulang. Walaupun ada cita-cita ya untuk melakukan lagi ataupun untuk melaksanakan lagi ya amalan khianat ini, seperti mana kata Muhyiddin ya di PRK Pelangai, kalau kita menang di PRK Pelangai ini akan ada 4 orang adun akan melompat. Sebab apa dia kata 4 adun? Sebab kalau 4 adun ya campur dengan kerusi mereka menang, tambah 1 kerusi kalau mereka menang di Pelangai, ya, kelebihan 1 kerusi saja. Ya, PN boleh menjadi kerajaan di Pahang. Itu pun dia nak jadi kerajaan walaupun 1 kerusi. Ya. Bagi rakyat, mana-mana kerajaan yang dibentuk hanya majoriti 1 kerusi, ya, tidak akan boleh menstabilkan mana-mana kerajaan sama ada negeri yang maupun pusat. Siapa nak kerajaan yang hanya majoriti 1 kerusi? 1 kerusi ni, kalau kita menjadi kerajaan di negeri Pahang, katalah PN menjadi kerajaan negeri Pahang dengan kelebihan 1 kerusi. Seperti mana Muhyiddin duk berangan, ya, 4 orang lompat, menang Pelangai, lebih 1 kerusi, kita jadi kerajaan. Apakah kerajaan negeri Pahang lebih stabil? Tak stabil, saudara. Kelebihan 1 kerusi. 1 kerusi ini, bila-bila masa saja, dia akan menaikkan harga dia, dia boleh melompat ke pihak sana lagi. Ya, bila kehendak dia tidak boleh ditunaikan, dia akan lompat belah sini jadi kerajaan, lebih 1 kerusi. Kemudian dia lompat lagi. Sampai bila ya, rakyat nak menghadapi sebuah kerajaan yang seperti ini. Sering bertukar-tukar hanya kelebihan 1 kerusi. Ya? Sebab itu saya katakan bahawa Muhyiddin dia tak peduli tentang rakyat. Dia peduli dia nak jadi kerajaan. Dia nak jadi kerajaan. Dia tak peduli melalui cara apa sekalipun. Walaupun 1 kerusi pun, 1 kerusi lah. Dan dia aku nak jadi kerajaan. Macam itulah dia nak lakukan di pusat. Ya? Dia cuba selepas PRU yang ke-15. Dia cuba membeli 10 orang ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Ya? Waktu itu dia lupa bahawa ada atau lompat parti. Tapi dia tetap berusaha. Dia tetap berusaha, saudara. Ya, dia tetap berusaha supaya dia nak jadi kerajaan. Walaupun dengan cara ambil 10 orang, curi ahli parlimen daripada Barisan Nasional, daripada UMNO. Dia tak peduli. Dia tak peduli ada atau lompat parti. Sebab punya kemaruknya dia nak jadi kerajaan. Ya. Alhamdulillah, negara kita diselamatkan. Ya. Itulah dia hikmahnya apabila kita sendiri Pakatan Harapan waktu itu, di pihak waktu kita jadi pembangkang, selepas kita dikhianati, kita sendiri mencadangkan supaya atau lompat parti ini diluluskan di parlimen. Ini cadangan kita, termasuk juga undi 18. Ini juga cadangan kita. Yang kita cadangkan ini tak ada kaitan pun dengan kepentingan parti politik. Ya, itu hebatnya waktu kita jadi pembangkang. Apa yang kita cadangkan tidak ada langsung kaitan dengan kepentingan pemimpin maupun parti kita. Tetapi kita mencadangkan untuk kepentingan rakyat. Apa yang kita cadangkan? Undi 18. Ya? Walaupun akhirnya undi 18 itu memakan diri kita. Apa yang kita cadangkan itu, tengok-tengok anak muda tidak memberi undi kepada kita pada PRU yang ke-15. Apakah kita menyesal? Tidak, saudara. Tak menyesal. Sebab itu peringkat pertama undi 18 dilaksanakan. Kita tidak boleh salahkan anak muda waktu itu. Ya? Sebab itu kali pertama mereka mengundi, mereka tidak terdedah dengan suasana politik. Maka kita terima hakikat bahawa tak apalah untuk kali ini anak muda tolak kita. Dan kita kena berusaha untuk mendapatkan kembali kepercayaan anak muda ini bagi menghadapi PRU-PRU yang akan datang. Ya? Tapi cadangan kita undi 18 itu adalah satu cadangan yang baik untuk membuka amalan demokrasi ini lebih meluas. Dan kita mengiktiraf ya, pilihan anak-anak muda dalam sistem demokrasi negara kita. Atas lompat parti, itu juga yang kita cadangkan. Bukan untuk kepentingan parti kita. Ya? Sebab kalau kita nak fikir tentang kepentingan parti kita, lebih baik kita tidak perlu kemukakan atas ini. Sebab kita boleh beli mana-mana wakil rakyat pada bila-bila masa. Ya?
tetapi kita memikirkan bahawa negara ini rosak kerana adanya pelacur politik, ya, yang rendah moralnya, yang sanggup jual maruahnya kepada mana-mana pemimpin yang boleh memberikan tawaran kepada mereka. Sebab itu, kita cadangkan Atal Nampak Parti. Ini pembangkang zaman kita jadi pembangkang. Kualiti kita. Apa yang kita cadangkan adalah satu cadangan yang melibatkan dasar, yang melibatkan polisi untuk kepentingan rakyat. Jauh berbeza daripada zaman mereka sekarang ini menjadi pembangkang. Apa yang mereka cadangkan di parlimen? Sepanjang banyak kali dah parlimen bersidang. Ya, apa dasar yang mereka cadangkan? Kita nak tahu. Ya, untuk pembaikan ekonomi, untuk sistem pilihan raya, apa pun kebaikan. Apa dasar dia? Tak ada, saudara. Mereka tak bercakap tentang dasar. Mereka tidak bercakap tentang polisi. Yang mereka cakap adalah tentang duit. Kami nak duit peruntukan kami. Ya, sedangkan peruntukan dah dapat. Dah dibagi pun. Ada projek dah dilaksana pun di negeri-negeri mereka. Bahkan negeri-negeri pemanggang sendiri, peruntukan yang lebih tinggi berbanding pada negeri-negeri kerajaan yang perintah. Dah dibagi pun. Tapi masih lagi bercakap menyalak dalam parlimen, tak cukup peruntukan, kena bagi kat saya ahli parlimen. Saya nak peruntukan ahli parlimen. Pula. Ya? Sedangkan dalam perlembagaan, hanya memberi peruntukan adalah pada kawasan-kawasan. Itu ada termaktub di dalam perlembagaan. Ya? Sesiapa pun jadi kerajaan, mereka hendaklah menyalurkan peruntukan kepada semua negeri. Tidak kira negeri yang diperintah oleh parti kerajaan ataupun diperintah oleh pembangkang. Kena bagi peruntukan itu. Sebab setiap negeri, ya, memberikan cukai, ya, mengambil cukai, dan hasil cukai itu diserahkan kepada kerajaan pusat. Maka kerajaan pusat harus mengembalikan semula kepada negeri berkenaan. Ini ada termaktub di dalam perlembagaan. Dan ianya dilaksanakan oleh PMX. Dia tidak langgar, ya, apa yang termaktub di dalam perlembagaan. Bahkan dia memberi peruntukan yang lebih tinggi berdasarkan kepada keperluan negeri tersebut. Ya, dia tidak pandang negeri itu dipimpin oleh PAS ke. Tapi kalau negeri itu memerlukan keperluan belanja yang besar, ya, PMX berikan. Contoh macam negeri Kelantan memerlukan peruntukan untuk air dan sebagainya. Dia berikan peruntukan yang tinggi kepada Kelantan berbanding kepada negeri-negeri yang lain. Itu peruntukan yang diwajibkan. Ya, tetapi ahli parlimen tak puas hati, ya, mereka nak peruntukan kepada mereka sebagai ahli parlimen. Yang ini PMX kata, bukan saya tak bagi, ya, kalau nak mohon dengan saya. Itu hak Perdana Menteri. Memberi peruntukan kepada ahli parlimen, bukan kawasan, kepada ahli parlimen, individu itu. Ya, peruntukan kepada individu itu tidak termaktub di dalam perlembagaan. Itu adalah hak Perdana Menteri. Jadi kalau hak dia, kamu nak minta dengan dia, kenalah cara berbaik-baik. Ya, kita nak minta dengan orang, kenalah ada adab dan sopan. Takkan kita nak minta dengan orang, dengan kita bercakap kasar, dengan kita memburuk-burukkan orang itu, dengan kita memfitnah orang itu. Ya, macam anak nak minta duit dengan ayah, takkan nak kena maki ayah dulu. Ya, maki ayah macam-macam, lepas tu minta duit dengan ayah. Mampus tak dapat. Kalau tegur tak apa. Perdana Menteri kata kalau tegur tak apa, dia tak kisah kena tegur. Dalam parlimen tengok, kan, kita tengok ada orang bertegur dia dalam parlimen, tak ada masalah, dia boleh terima teguran. Tetapi jangan fitnah dia. Ya, jangan kata benda yang dia tak buat. Kemudian jaja seluruh negara, konon-kononnya anak negara. Anak Ibrahim ini pro DAP, anak Ibrahim ini anti-Islam, anak Ibrahim ini liberal dan sebagainya. Jadi kalau itu tuduhan yang kamu buat kepada batang tubuh PMX, dalam masa yang sama, kamu minta peruntukan daripada PMX, saya rasa ianya satu perkara yang janggal sama sekali. Dan tidak salah kalau PMX abaikan. Ya, okey, balik kita kepada cerita di Pelangai. Ya, cukup menarik cerita di Pelangai, saudara. Kalau saudara dengar kenyataan Sanusi, ya, sebelum menjelang hari mengundi, ya, selepas grand finale di Pelangai, dia kata apa? Kalau beginilah ramai yang datang program dia di kawasan Felda, ya, Pelangai itu ada 3 kawasan Felda.
Feda Cemomoy, Feda Kemasul, satu lagi Feda Kemahal. Dia kurang lah tu. Ada 3 Feda. Kalau inilah ramainya orang datang ke program PN, dia kata, mengikut pengalaman saya, kita confirm boleh menang. Kita pasti boleh menang. Percayalah, kita boleh menang. Ni dia punya berani, confident Sanusi. Ya, boleh menang, dia kata. Sebab dia tengok program dia ramai orang. Walhal waktu kita buat program bersama dengan PMX, ya, di Pelangai juga. Tapi bukan grand finale lah, ya. Sebelum, beberapa hari sebelum mengundi, kita ada program ceramah perpaduan, di mana PMX turun, ya. Presiden UMNO juga turun. Ramai orang. Tapi kita tidak pernah teruja dengan ramainya yang datang. Sebab kita ada pengalaman. Kita bukan kali pertama masuk Pilihan Raya. Ya, dari Patan Rakyat lagi. Kita tahu ceramah-ceramah kita memang penuh orang. Anwar ni kalau berceramah dulu dalam Patan Rakyat, stadium Kota Baru tu penuh. Ya, Alustar dia berceramah penuh. Kuala Terengganu penuh. Di mana saja dia berceramah penuh, saudara. Ya, tapi kadang-kadang tak menang. Ramai datang ceramah tapi tak menang. Jadi pengalaman itu mengajar kita bahawa program-program ceramah ini jangan kita melihat kepada ramai tak ramai orang datang ceramah kita. Ya, sebab yang datang itu kebanyakannya adalah daripada luar. Mereka nak datang dengan ucapan pemimpin-pemimpin. Ya, ada yang datang nak dengar apakah carut terbaru Sanusi. Ada juga, ya. Mereka nak dengar kali ini carut apa pula yang terbaru. Kalau di Selangor dulu dia kata LAN, kan? Tak potong LAN, dia kata. Sekali datang ke Pelangai nak tahu pula apakah istilah mencarut yang terbaru daripada Sanusi. Rupanya ada, bukan LAN lagi, core. Core, core apa? Core tak apa dia panggil? Tak kerat lagi. Itulah. Jadi mencarut yang terbaru, ya, dikeluar daripada mulut Sanusi. Bermakna setiap kali Sanusi pergi berceramah, dia akan satu perkataan lucah yang terbaru dia akan perkenalkan. Supaya dia nak ajar kita, nak ajar didik kita, supaya menjadi seperti dia dan seperti diri dia lah. Dia dan keluarga dia. Ya, mungkin dalam family dia, perkara itu, ya, LAN, core ni, kepada bapa ni dah jadi mainan dalam keluarga dia. Ya, dalam keluarga Sanusi ni, mungkin dia dengan bini dia dah biasa dah sebut lancau, kotak. Mungkin anak-anak dia panggil dia kalau bapa hang. Mungkin amalan ini dah biasa berlaku dalam keluarga Sanusi. Jadi dia nak keluarga kita menjadi seperti keluarga dia. Jadi ke mana-mana pun dia pergi ceramah, dia akan bawa benda yang sama, ya. Tapi tak semua keluarga dia macam tu. Saya tak kata keluarga Sanusi semua macam tu. Kalau tengok adik dia bagus. Ya, adik Sanusi yang mengajar kitab, mengajar agama, ya. Adik dia ni adalah ahli ABIM. Ya, dan dia juga mengajar di surau dan masjid, adik dia ni. Oleh kerana adik dia tidak mengikut cara dia kuat mencarut, maka dia persendakan adik dia. Saudara masih ingat, kan? Di mana di Kedah dia menghina adik dia. Ya, dia pelekehkan adik dia. Dia kata adik dia ni pentaksub Tegar Anwar. Adik dia duduk ABIM, jadi penjilat Tegar Anwar Ibrahim. Ya, malu saya. Lebih tukar band lah, macam-macam lah dia kutuk adik dia. Dia pernah layak ramai dia kutuk adik dia dan orang ketawa. Ya, dia boleh kata adik dia ni lahir macam mana lah, macam-macam, saudara. Sanusi dia tergamak sekali, ya, menghina, mempersenda, ya, adik dia, adik kandung dia sendiri. Hanya kerana apa? Adik kandung dia tidak mahu ikut cara dia. Ya, adik kandung dia tidak mahu mencarut. Adik kandung dia tidak mahu memfitnah. Adik kandung dia tidak mahu bercakap lucah-lucah atas pentas. Oleh kerana adik kandung tak ikut cara dia, maka dia hina adik dia. Ya? Jadi, bila adik dia tak mau ikut, ya, dia pergi ke tempat orang, dia nak minta kita ikut. Dia nak minta kita dan keluarga kita, kawan-kawan kita, sama macam dia. Ya? Style bercakap. Ya? Kalau kita tengok dia bercakap pun, saudara, ya? Tak tergambar oleh kita dia adalah ahli PAS. Ya? Tak tergambar oleh kita bahawa dia ini adalah daripada Parti Islam Se-Malaysia. Ya? Bahkan kita tak tergambar. Kita pun tak kata dia ni nak kata DAP pun tidak. Pasal DAP pun tak kata macam tu. MIC pun tak kata macam tu. Saya tak tahulah nak kata dia ni parti mana. Kalau kita nak dengar pada ucapan Sanusi ni, saya tak tahu parti mana yang layak untuk dia duduk. Ya?
MCA pun tak nak kata macam tu, pemimpin MCA. Ya, pemimpin MCA tak pernah cerita pasal lain kain orang, lain seluar orang. Ya, MIC pun tak sebut. Gerakan pun tak sebut. Tetapi Sanusi boleh sebut. Sebab apa dia boleh sebut? Sebab setiap kali dia bercakap lucah, orang akan bersorak. Ya, orang akan tepuk tangan. Ya, orang akan bertakbir. Dia macam raja lawak lah. Raja lawak ni, bila dia duduk atas pentas buat lawak, ya, bila ramai orang tepuk tangan, dia naik semangat. Ramai orang tepuk tangan, kemungkinan besar dia boleh menang. Ya, berdasarkan sambutan orang tepuk tangan. Itu pentas raja lawak. Betul. Kalau kita buat raja lawak, masuk pentas pertandingan pentas raja lawak. Kalau ramai orang tepuk tangan, ada harapan kita boleh menang. Ya, ada harapan kita masuk ke pusingan yang seterusnya. Tapi dalam politik lain, ya, ramai yang tepuk tangan belum tentu ya apa yang kamu sebut itu baik. Ya, kerana dalam ramai-ramai orang ini ada yang suka dengar benda baik, ada orang suka dengar benda tak baik. Dalam ramai puluh ribu-ribu orang yang dengar ceramah kita ini, bukan semua orang yang suka dengar benda baik. Dan ribu-ribu yang dengar ceramah kita, ada yang suka dengar benda kotor. Ha, dia macam pertandingan, macam DK Barat lah. Ya, kalau kita saudara saya tengok DK Barat, duduk yang popular di Kelantan. Ya, masa bila DK Barat ini popular? Waktu persembahan DK Barat itu panggil maknya menyanyi. Dulu ada. Lepas itu diharamkan di era almarhum Tok Guru Aziz. Dia tidak bagilah maknya menyanyi di pertandingan DK Barat. Dulu maknya bernyanyi. Ramai orang saudara. Ribuan orang dengar DK Barat. Ya, kalau pendekar lelaki hanya memberikan menyanyikan lagu berunsur nasihat, mereka jadi mengantuk. Ya, mereka tak tepuk tangan pun. Tetapi bila maknya naik, gelek-gelek punggung, cakap sikit unsur-unsur lucah, tepuk tangan ramai-ramai, bersorak ramai-ramai. Bila tepuk tangan dan bersorak ramai-ramai, maksudnya apa? Maksudnya bukan benda yang baik. Tetapi ramai yang suka dengar benda tak baik. Jadi dalam ucapan Sanusi, memang dia dengar ramai orang tepuk tangan, ramai yang bersorak. Tapi itu bukan petanda bahawa ucapan dia itu baik. Ya? Bahkan ada yang bertakbir apabila Sanusi mencarut. Inilah ya perkara yang kita nak bagi tahu rakan-rakan kita yang ada dalam room saya 300 lebih ketika ini, ya, dalam masa yang singkat ini, untuk kita muhasabah dirilah. Ya. Boleh berpolitik, tidak salah berpolitik. Ya, kerana politik dan Islam itu tidak boleh dipisahkan. Ya, Islam dan politik tidak boleh dipisahkan. Kalau kita pisahkan, maka dia jadi sekular. Ya, pentadbiran politik, ya, pemerintahan itu tidak boleh dipisahkan daripada Islam. Tetapi yang tak bolehnya apa? Apabila kita menjual agama kita untuk mencapai kepentingan politik. Itu tak boleh. Ya, kita jual agama, gunakan Al-Quran, gunakan hadis untuk kepentingan kita. Itu tak boleh, saudara. Itu yang dipanggil sebagai menunggang agama. Ya. Bila kita cakap macam ni, walaupun kata apa? Kalau tak guna agama, nak guna apa lagi? Kalau tak guna Islam, takkan nak guna Kristian, dia kata. Ya, dia salah faham. Maksudnya, ya, menggunakan agama itu, menunggang agama itu, kamu hanya ambil hukum, ya, yang kamu rasa sesuai untuk parti kamu. Ya, kamu gunakan itu ketika kamu nak gunakan kepentingan parti kamu. Ya, apabila dia digunakan oleh parti lain, tak boleh. Kamu saja boleh gunakan. Itu yang tak betul. Ya, tapi di bawah kepimpinan PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak menggunakan agama untuk kepentingan politik, tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan politik, menggunakan kuasa politik untuk mengangkat martabat agama. Itu ada beza. Itu dia beza. Menggunakan agama untuk politik dengan menggunakan politik untuk kepentingan agama. Ya? Ini yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat. Dia menggunakan kuasa yang dia ada untuk kepentingan agama. Dengan kuasa yang dia ada itulah dia nak laksanakan apa yang agama suruh. Ya, agama suruh ni banyak, saudara. Ya, bukan saja bila sebut agama suruh tu nak hudud. Bukan sebut agama saja tutup kedai judi. Tidak, saudara. Banyak benda yang besar lagi yang ada mempunyai kepentingan kepada masyarakat umum yang lebih besar. Kalau nak sembang pasal judi, berapa peratus saja orang Islam yang berjudi? Kalau nak pasal minum arak, berapa orang ramai sangat yang minum arak? Tetapi banyak jutaan orang yang memerlukan, ya, sesuatu dasar
dan juga pendekatan yang memberikan kebaikan kepada mereka. Yang itu perlu diutamakan. Itu dipanggil maslahah. Ya, sebagai pemimpin. Ya, apatah lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih kepada nak membawa pendekatan, ya, pendekatan fiqh al-alawiyah, iaitu fiqh politik yang lebih mengutamakan apa yang lebih utama. Tak ada pemimpin yang boleh melaksanakan semua perkara serentak. Tak ada. Tak ada pemimpin yang mampu berbuat demikian. Maka digunakan pendekatan fiqh alawiyah, iaitu benda yang utama diutamakan terlebih dahulu. Contohnya, Datuk Seri Anwar tahu, ya, masalah negara kita ini, ya, dalam negara kita ini masalah dia bukan masalah orang Cina. Bukan masalah negara kita ni ada orang India. Bukan masalah negara kita ni ada orang Melayu. Masalah di negara kita ini adalah masalah perasuah yang terlalu banyak merakus. Ya, begitu rakus sekali. Ya, menyakau, ya, harta rakyat. Ini masalah negara kita. Negara kita rosak bukan kerana ramainya Cina. Negara kita rosak bukan kerana ramainya orang masuk DAP. Negara kita rosak bukan kerana adanya Parti Bersatu ataupun Parti PAS. Negara kita rosak kerana ramainya perasuah. Jadi fiqh alawiyah yang diguna pakai oleh Anwar Ibrahim apabila dia jadi Perdana Menteri, hapuskan rasuah dulu. Clearkan rasuah dulu. Bagaimana kamu nak cerita tentang Islam? Bagaimana kamu nak cerita tentang hukum-hukum Islam? Kalau rasuah itu, ya, sudah menjadi budaya dalam masyarakat kita. Semua perkara nak kena rasuah. Ya, pergi pejabat daerah nak minta fail tanah pun nak kena ulur bawah meja dekat kerani yang jaga fail. Dekat filing tu. Ya, yang jaga fail tu nak minta fail tanah, nak tengok geran. Kena ulur dulu. Kalau tidak dia kata tak jumpa. Dah lama ni. Ya. Pakcik punya fail dah lama ni, susah nak cari ni, dia kata. Ini fail dah lama bertahun-tahun ni, berapa keturunan punya tanah. Ya. Tapi kalau kita ulur, dia dapat cepat. Ini pernah berlaku. Ya. Dan rasuah ini, kebanyakan orang bila sebut saja rasuah, orang terbayang polis. Orang terbayang pada kastam. Orang terbayang pada JPJ. Yang sebenarnya rasuah ini berlaku di mana-mana saja. Dalam masjid pun boleh berlaku rasuah. Pengurusi masjid pun boleh terima rasuah. Tok imam pun boleh terima rasuah. Guru besar sekolah pun boleh terima rasuah. Ya. Cuma kita dibayangkan bila rasuah dia polis. Sebab polis tahan orang, tak pakai helmet, ulur RM50 settle. Kita selalu memburukkan imej rasuah ada dengan PDRM. Kita selalu memburukkan imej custom, immigration ini dengan rasuah. Tetapi kita lupa bahawa amalan rasuah juga berlaku, ya, di Jabatan Pendidikan. Baru-baru ini JKOF, bawah Kementerian Pendidikan. Bukan bawah PDRM. Kementerian Pendidikan, buku cetak agama. Buku menghasilkan percetakan agama. Itu pun 80 juta saudara yang tengah siasat sekarang ini. Buat Kementerian Pendidikan. Barulah ayat